Definisi perlembagaan. Perlembagaan merupakan prinsip-prinsip asas yang menentukan cara sesebuah negeri itu diasaskan dan diperintah seperti yang termaktub dalam undang-undang, adat atau peraturan yang lazim. Perlembagaan juga berkait dengan cara keputusan awam dicapai dan kuasa agihan antara institusi kerajaan sama ada di pusat ataupun pada peringkat tempatan. Perlembagaan juga akan menetapkan had-had kewibawaan kerajaan dan cara-cara pemilihan serta pelantikan pemerintah. Perlembagaan ialah prinsip-prinsip asas dan sumber undang-undang tertinggi negara. Kewujudan perlembagaan adalah untuk menyelaraskan pemerintahan sesebuah negara selain juga berperanan sebagai garis panduan pembentukan undang-undang sama ada di pihak pemerintah atau rakyat. Perlembagaan bermatlamat memberikan jaminan dan perlindungan kepada rakyat. Sejarah pembentukan perlembagaan. Pada tahun 1895, perlembagaan bertulis paling awal, Undang-Undang Tubuh Negeri Johor. Pada 1 April 1946, Malayan Union diisytiharkan oleh kerajaan British tetapi dibubarkan menjelang Februari 1948. 1 Februari 1948, Persekutuan Tanah Melayu diisytiharkan di bawah Perintah Majlis Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada 1957, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diperkenalkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tujuan perlembagaan yang pertama, menjamin keutuhan dan kedaulatan negara, di mana rakyat berpegang kepada satu undang-undang yang diamalkan dan dihormati bersama. Kedua, sebagai rujukan, setiap pihak akan menjadikan perlembagaan sebagai satu rujukan. Ketiga, mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat, di mana pemerintah dan rakyat mempunyai had masing-masing dalam melakukan sesuatu perkara. Keempat, mengekalkan keamanan, di mana perubahan pimpinan selepas proses pilihan raya tidak memberi kesan kepada negara mahupun corak pemerintahan. Ciri-ciri Perlembagaan Malaysia. Yang pertama, perlembagaan yang ditulis dikanunkan dalam sebuah buku. Ia mengandungi 183 perkara dan 13 jadual. Perkara mentarifkan hak dan kewajipan pemerintah secara kasar, manakala jadual menerangkan secara terperinci sesuatu perkara. Seterusnya, perlembagaan beraja berasaskan demokrasi berparlimen. Perlembagaan juga menentukan kuasa perundangan dan pemerintahan antara kerajaan pusat dan negeri melalui senarai negeri, senarai persekutuan dan senarai bersama. Perlembagaan juga merupakan undang-undang utama dan tertinggi di Malaysia. 3 bahagian idea pengasingan kuasa terbahagi: kuasa mengubal undang-undang, pemerintah dan kuasa kehakiman. Perlembagaan bersifat ketat dan sukar dipinda. Seterusnya, perlembagaan juga memperuntukkan kebebasan asasi. Kepentingan perlembagaan dari segi politik, menjamin kesinambungan pentadbiran dan kestabilan politik, menjamin kerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, merupakan panduan pemerintahan negeri, menjamin pemerintahan dan pentadbiran yang cekap dan adil. Dari segi sosial, mewujudkan integrasi yang membentuk bangsa dan negara yang bersatu padu, memelihara hak istimewa orang Melayu dan bumi petera, menjamin keselamatan dan keamanan rakyat. Dari segi ekonomi pula, memastikan wujudnya keadilan sosial antara kaum, kestabilan politik menjamin perkembangan ekonomi, akhir sekali, menarik kedatangan pelabur luar. Konsep ketertinggian perlembagaan. Yang pertama, perlembagaan menentukan apakah perkara persekutuan dan perkara negeri yang kerajaan persekutuan dan negeri boleh lakukan. Yang kedua, perlembagaan menentukan apakah perkara bersama
yang membolehkan Parlimen atau Dewan Undangan Negeri membuat undang-undang mengenainya. Contohnya, undang-undang tidak sah sekiranya Parlimen campur tangan dalam pembentukan undang-undang di luar perkara persekutuan. Seterusnya, kedudukan YDPA sebagai Ketua Negara, Lambang Taat Seti Rakyat, Lambang Negara, Ketua Parlimen, Ketua Pemerintah dan sebagainya. Namun, ia tertakluk kepada halangan-halangan yang dikenakan oleh perlembagaan. Seterusnya, kuasa kehakiman tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Contohnya, kuasa YDPA sebagai ketiga-tiga cabang kerajaan iaitu perundangan, pentadbiran dan kehakiman tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan. Akhir sekali, kerajaan tidak boleh menahan seseorang warga negara dari pulang ke tanah airnya, tidak boleh memaksa seseorang itu menjadi buruh paksa dan tidak boleh memenjarakan mana-mana individu melainkan menurut undang-undang. Unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan. Unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan menjadi unsur penting yang menjelaskan keunikan, mencerminkan aspirasi serta falsafah masyarakat negara kita yang berbilang etnik, berlainan agama dan kepercayaan. Unsur-unsur tradisi dalam konteks perlembagaan membawa maksud sistem tradisi merujuk kepada sistem yang wujud sebelum kedatangan moden, iaitu sebuah sistem yang bergantung kepada agama dan nilai-nilai lainnya. Unsur-unsur tradisi ini memainkan peranan dalam menstabilkan sistem politik negara. Kepentingan unsur-unsur tradisi ini dilindungi dan dianggap sensitif serta dilarang menjadikan isu perbincangan awam kerana perkara ini menjadi identiti dan mengekalkan kestabilan negara. Unsur tradisi ini menjadi etos nasional serta syarat pemuafakan etnik. Tradisi dan kepentingannya dalam perlembagaan persekutuan. Terdapat 4 unsur tradisi di dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertama, pemerintahan beraja. Kedudukan Raja-Raja Melayu dikekalkan dan menjadi simbol perpaduan. Yang kedua, agama Islam. Islam dijadikan agama persekutuan dan kerajaan. Yang ketiga, bahasa Melayu. Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi negara dan diwajibkan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Yang keempat, kedudukan hak istimewa orang Melayu. Orang Melayu tidak lagi ketinggalan jauh dari kaum pendatang. Konsep kesepaduan sosial. Ungkapan kesepaduan sosial ini lebih kepada tumpuan kepada takrifan dari interaksi seharian yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Takrifan harian everyday defined berbanding dengan takrifan yang dibentuk authority, takrifan authority atau authority defined. Maksud perpaduan ialah proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta memiliki perasaan cinta dan bangga kepada tanah air. Kaedah pemantapan kesepaduan sosial di Malaysia. Menjadikan hukum negara sebagai teras budaya, mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan, menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa, pertuturan bersama. Contoh kesepaduan sosial yang berkait dengan perlembagaan negara. Gambar ini menunjukkan perayaan Deepavali disambut oleh masyarakat berbilang bangsa seperti kaum Melayu, Cina dan masyarakat orang asli. Perayaan sambutan Deepavali membawa maksud kecerahan kepada semua pengganut agama Hindu di seluruh dunia. Dan melalui perayaan ini juga, pelbagai bangsa boleh ziarah-menziarahi serta saling memahami adat resam dan agama masing-masing. Seperti kita lihat pada gambar di atas, masyarakat berbilang kaum hadir dalam perayaan ini. Ia jelas menunjukkan bahawa perpaduan di negara ini sangat erat di mana adanya semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Gambar yang dipaparkan menunjukkan sambutan kemerdekaan yang disambut bangsa berbilang kaum. Kemerdekaan adalah satu proses perkembangan perlembagaan dalam membentuk sebuah persekutuan dan pengukuhan negara bangsa di tanah Melayu. Ia mengambil kira rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina, India, Iban dan Kadazan.
Oleh hal yang demikian, peristiwa ini hendaklah dijadikan pengajaran dengan menghormati hak kaum lain seperti termaktub dalam Perlembagaan Malaysia demi memastikan perpaduan kaum terus erat. Alumni LaSalle. Gambar tersebut menunjukkan sekumpulan alumni pelajar Sekolah Kebangsaan LaSalle, Petaling Jaya yang berkumpul semasa cuti perayaan. Mereka sering mencuri masa untuk berkumpul bersama meskipun dari latar belakang agama yang berbeza. Mereka tidak memandang perbezaan antara mereka yang menjadi salah satu prinsip dan tunjang utama mereka untuk bertemu walaupun mempunyai latar belakang kerjaya yang berbeza.